Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So hari ni dekat tangan aku ni, kita adanya sebuah laptop. Boleh dikatakan laptop pertama sebenarnya daripada Realme, Ultrabook pertama daripada Realme, percubaan laptop yang pertama daripada Realme, iaitu Realme Book ni. Di mana setelah menggunakan laptop Realme Book ni seketika, lebih kurang 2 minggu sebenarnya, apa aku boleh kerumuskan ataupun apa aku boleh katakan, ini adalah sebuah laptop yang sangat-sangat berbaloi untuk dimiliki dan untuk dikonsiderkan lah. Jadi kalau korang nak tahu apa yang menarik sangat tentang Realme Book ni, tanpa lagi masa lagi, let's check it out. So, first thing first, sebelum kita go through pasal benda-benda lain, hardware, speaker, display, of course kita kena tahu pasal punya harga dan juga punya spek. Baru korang boleh buat judgement yang agak waras macam tu kan. Jadi untuk Realme Book ni, dia hadir dengan dua penawaran chipset lah kita boleh cakap ataupun prosesor, iaitu Core i5 dan juga Core i3. Dua-dua adalah 11th generation, di mana dari segi penawaran harga dia ada beberapa set penawaran harga, iaitu untuk Core i5 dia ada dua varian. Varian yang rendah sikit iaitu 8512, still lagi bagi aku okey. Harganya adalah RM3,499. Yang tinggi sekali adalah 16512, iaitu adalah RM3,999. Manakala bagi siapa yang nak go untuk economical sikit, korang boleh dapatkan yang Core i3, di mana again 11th generation juga, iaitu harganya adalah bermula 2799. Tetapi kalau anda kata video ini keluar pada 27 ataupun 28 Ogos, pada ketika tarikh ini, kalau keluar pada tarikh inilah kan, Realme ada melancarkan Realme punya Fan Festival, di mana ketika ini yang Core i3 ni korang boleh dapatkan yang varian 8256 ni pada tanda harga 2499 sahaja guys, which is memang sangat-sangat macam itulah, mind blowing. Di mana selain daripada itu, dia juga hadir dengan 54 kWh punya bateri, so should be korang boleh guna 10 ke 11 jam macam tu, dengan pengacasan pantas 65W jenis Type C tau. Dan selain daripada itu, dia juga hadir dengan dua stereo speaker dan juga dua mikrofon dengan noise reduction macam tu. Dan dia juga hadir dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Jadi apa aku boleh katakan, for the price, kalau korang dikit-dikit dekat market sekarang, dengan spek Intel i5 ataupun Intel i3 11th generation, ini adalah antara penawaran yang boleh dikatakan masih lagi considerably berbaloi dan murah. Itu kita boleh tengok benda-benda lain lagi tau. Kita boleh tengok dia punya hardware, speaker dan juga dia punya display. Jadi dari segi spek itself memang totally awesome guys. Now bercerita pasal design. Sebab apa? Selepas daripada spek, design ni adalah benda yang memang totally mengimpresskan aku tentang Realme Book ni. Di mana macam aku cakap tadi, ini adalah percubaan pertama Realme membuat sebuah laptop, dan mereka berjaya hadir dengan design dan binaan yang memang sangat-sangat awesome. Di mana for starter, macam korang nampak, binaan dia dibuat sepenuhnya daripada aluminium. Meaning that dia memang sangat-sangat premium, mewah dan memang rasa sejuk di tangan. Dekat top shell ini, kalau korang boleh nampak, hanya terdapatnya jenama Realme, sikit saja minimalistik, dan ini adalah berwarna true blue, warna biru yang benar macam tu. Di mana again top shell dia adalah aluminium. So dekat bawah kalau korang boleh nampak, binaan pun aluminium, adanya padding getah untuk grippiness kat sini. Ada dua stereo bottom firing speaker, again Harman Kardon dan juga DTS. Ada dia punya ventilation dan juga kita nampak ada dua kipas kat dalam ni untuk dia punya heatsink dan juga penyejukan. Kemudian dari segi dia punya I/O dia, dekat sebelah kiri, kalau korang boleh nampak, yang aku punya adalah i5 punya version. Korang akan dapat dua Type-C dekat sini, di mana Type-C yang hujung ni adalah jenis Thunderbolt 4. Di sebelah kanan pula korang akan dapat USB Type-A 3.0 dan juga headphone jack. Dan kalau korang boleh nampak, dia punya design ni memang sangat-sangat nipis, mencerung ke depan, di mana dari segi berat dia hanyalah seberat 1.38 kg, which is sangatlah ringan despite of build quality yang sangat-sangat mewah ini. Alright. So bila mana kita buka je dia punya lid ni, okay, kita buka dia punya penutup ni, korang akan dipaparkan oleh dia punya paparan yang cantik 14 inci. Aku akan cerita lebih lanjut. Dan ini adalah layout keyboard dan juga touchpad ataupun trackpad dia, dengan ada satu on off button dekat atas ni yang merangkap sebagai boleh dikatakan fingerprint reader. So korang boleh access menggunakan fingerprint, ataupun korang boleh masukkan password menggunakan fingerprint korang. Overall dari segi design itself, macam korang boleh nampak, design ni memang sangat-sangat tipis, ultrabook, ringan, mewah dan cantik. Again, untuk first timer pembuat laptop, Realme berjaya nail it. Seriously, berjaya nail it. So dah settle pasal dia punya design. Now of course kita akan go through pasal dia punya display. Sebab apa, ini adalah next big thing yang kita akan guna pada sebuah laptop. Di mana benda ni pun memang sangat-sangat impress aku pada Realme Book ni. Di mana for starter, untuk i5 ni ataupun i3 sama je, dia hadir dengan sebuah paparan 14 inci jenis IPS LCD dengan 2K punya display,
Dan apa aku boleh kata, display dia memang sangat-sangat awesome lah. Dan hanya untuk i5 punya version, korang akan dapat Corning Gorilla punya cover ni, punya glass ni, dengan oleophobic punya coating. So dia takkan fingerprint sangat lah. Yang i3 dia tak ada dua benda tu. Tetapi for the rest spec, aku boleh kata totally the same. Malah dari segi aspect ratio, kalau korang nampak, dia menggunakan aspect ratio yang sedikit janggal sikit, iaitu 3:2 berbanding 16:9 pada typical laptop. Di mana pada pengguna setengah pengguna, dia agak okey. Sebab apa tau, kalau anda kata korang jenis nak buat documentation kan, korang lebih mementingkan ketinggian berbanding kelebaran. Tetapi kalau anda kata korang jenis nak buat split screen ke, dual screen ke, dia agak leceh sikit. Sebab apa, dia punya screen tu agak kurus sikit. Tetapi pada penggunaan aku boleh katakan paparan ini memang sangat-sangat mimicking MacBook. Siapa yang pakai MacBook, korang mesti dapat tengok lah, design wise memang totally 100% the same, in a good way. Kita tak kata bahawa peniruan tu satu benda yang tak baik. Bagi aku, kalau anda kata benda yang kita tiru adalah benda yang bagus dan awesome, why not kita tirukan daripada kita buat sendiri dan cacah marba. Cuma satu benda yang aku notice adalah, even though dia punya screen adalah sharp and crispy 2K, tapi dia punya color science ataupun color profile screen ni aku boleh katakan lebih ke arah yellowish sedikit lah. I'm not sure sama ada aku belum tuning ke apa, tetapi out of the box dia agak yellowish yang noticeable, tapi tidaklah macam night mode punya yellowish macam tu lah. Aku boleh kata still a pretty IPS LCD punya screen. Now bercerita pula pasal keyboard dan juga trackpad. Lepas kita dah tengok display, kita mesti nak menaip-menaip kan. Okay, again dari segi dia punya layout, everything memang macam MacBook Pro 13 inci sebijuk. Di mana layout dia punya trackpad dia memang sebiji tau. Kalau anda kata ini adalah berwarna silver, aku yakin korang takkan dapat distinguish daripada top down adakah ini Realme Book ataupun MacBook 13 inci. Di mana for starter, dari segi dia punya keyboard ni, aku boleh katakan I'm totally impressed. Keyboard dia ni memang 100% macam MacBook punya keyboard yang baru ni. Di mana again, siapa yang pernah pakai MacBook keyboard, korang tahu penaipan dia memang sangat-sangat sedap. Travel dia tu ada, tetapi tidak banyak, tetapi tidaklah terlampau sedikit. Korang still lagi boleh merasa ketika menaip. Bunyi memang sangat-sangat aku boleh katakan low gila. Memang susah nak dengar bunyi menaip. Dan the best thing about this keyboard adalah dia mempunyai 3 level backlighting. So meaning that kalau anda kata korang guna ketika malam ataupun ketika gelap, korang boleh on kan. Dia ada 3 level bergantung kepada penggunaan korang lah. Alright, so dari segi keyboard memang tak ada masalah, memang A-class. Manakala dari segi dia punya trackpad, macam korang boleh nampak, ini ada trackpad dia. Again, besar, responsif, sensitif, best. Korang nak buat gesture, nak buat scrolling memang A-class gila. Again, mimicking macam trackpad ada pada MacBook Pro 13 inci. Di mana siapa yang pernah guna MacBook ataupun Apple produk, korang mesti tahu dia punya trackpad memang adalah satu benda yang membuatkan orang pakai MacBook A-class. Kalau korang pakai MacBook, korang tak perlu pakai mouse. Memang seriously, siapa yang pakai MacBook je tahu. Same goes to this Realme Book. Dia mempunyai sebuah trackpad yang memang sangat-sangat bagus for the segment, for the class. Alright, dari segi audio speaker, again macam aku tunjuk tadi, dekat bawah ni lah dia punya speaker 2 dekat sini, which is pada pengguna aku bunyi dia memang sangat-sangat awesome. Jadi jom aku payung korang dia punya audio ni. Dah nak akhir dah. Sebab apa? Messi dah pindah PSG. Samsung Galaxy Note dah tak ada dah. This time official Samsung Galaxy Note is going to be end untuk You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. Now dari segi dia punya Wi-Fi, Wi-Fi connectivity, of course bila kita guna laptop zaman-zaman sekarang ni, internet connectivity atau Wi-Fi tu adalah penting. So sukacita tak aku nyatakan bahawa untuk Realme Book ni, dia punya Wi-Fi macam korang kata Wi-Fi 6 punya modem di support. So should be tak ada masalah lah. Pada pengetesan aku dekat rumah aku, 300 Mbps punya Unify Home Fiber, aku berjaya mendapatkan speed yang konsisten dengan MacBook aku lah, sekitar 200 Mbps ke 300 Mbps, which is pada kedudukan router dan juga laptop ni, ia adalah sangat-sangat konsisten dengan the others MacBook punya laptop yang aku ada dekat rumah. So far dari segi dia punya networking tak ada masalah. Now, last but not least, of course kita nak bercerita pasal dia punya performance. So again, unit yang ada pada aku ni adalah Core i5. Tetapi I believe kalau anda kata korang ambil yang Core i3 pun tak ada masalah. Untuk productivity memang awesome. Sebab apa, dia adalah 11 gen. So dia memang far better daripada 10 gen punya processor. So pada penggunaan aku untuk at least yang i5 punya version ni, since dia juga mempunyai bukan dedicated grafik lah, bukan dedicated GPU, dia menggunakan Intel Iris Xe.
So yang i3 menggunakan Intel UHD saja. So between these two, aku boleh katakan dari segi performance wise tak ada masalah. Sekadar nak buat multitasking, scrolling, gesturing, everything memang tak ada masalah. Banyak tab, banyak multitasking pun tak ada masalah. Malah dari segi gaming, surprisingly dia should be macam Asphalt, Minecraft tak ada masalah. Tetapi aku sedikit nakal, aku ada membuat percubaan yang tak sepatutnya, di mana aku cuba install Forza Horizon 4, di mana of course dia tak meet the requirement lah. Bila aku onkan je, dia ada keluar pop up lah mengatakan bahawa dia tak meet requirement, tetapi dia still playable, boleh gunakan low setting. Dan ketika bermain, aku berjaya mendapatkan dengan low setting tu pada FPS yang tinggi, 30 ke 60 FPS, dan permainan adalah playable. Kau nak main kereta, laju kan, dia boleh main. Kau tak rasa macam lag starter sampai nak accident. Memang so far so good tentang laptop ni. So overall, malah dari segi content creator, aku try juga menggunakan Adobe Premiere. Aku render 4K punya video berdurasikan 20 minit lebih. Dengan dia punya size file tu adalah lebih kurang 20 gig juga. Ada 2 layer video, 2 layer audio. Aku berjaya mendapatkan rendering time lebih kurang 28 minit, setengah jam ke bawah lah. Which is again for the spec, despite of dia tak ada GPU, adalah sangat-sangat impresif. So untuk korang nak light gaming, nak editing, 4K boleh, tapi kalau 1080p lagilah bagus. Malah multitasking ataupun productivity memang tak ada masalah dengan Realme Book ini. So overall, apa aku boleh rumuskan adalah, again, untuk first timer, percubaan kali pertama Realme Book daripada Realme Malaysia ataupun Realme dunia lah kan, ia adalah sebuah percubaan yang berjaya. Dan berjaya in term of mengimpreskan at least aku lah sebagai seorang tech reviewer. Dari segi dia punya build quality, memang totally awesome. Dia tak nampak cheap dekat mana-mana. Dari segi dia punya keyboard, trackpad A-class, display A-class, 2K punya resolusi, cumanya dia punya aspect ratio tu agak janggal sikit. Mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka, depending pada penggunaan. Dan cumanya mungkin dia punya color profile screen tu agak kekuning-kuningan. Mungkin dia akan fix pada software update, ataupun dia boleh di-tuningkan dekat dalam sistem dia nanti, who knows. Dari segi speaker memang padu, bunyi sedap, connectivity ok, performance wise pun tak ada masalah tau. Dan ini adalah sebuah laptop yang ringan dan nipis saja, 1.38kg. For the price, kalau anda katalah korang tak perlukan yang i5, korang ambil yang i3 saja pada diorang punya promotion, 2499 ataupun 2799 harga baru dia, harga original dia, aku boleh katakan what a bargain. Sebab apa? Kalau anda kata korang beli laptop-laptop yang harga sedemikian, korang boleh dapat Intel Core i3 tetapi selalunya 10 generation saja. Ini adalah 11 generation. So should be dia lebih better daripada yang 10 gens, dan should be korang boleh pakai lama. Dan Realme Malaysia juga menjaminkan bahawa korang akan mendapatkan update percuma Windows 11 kelak. So future proof kan? So guys, kalau anda kata korang nak dapatkan, link semua dekat bawah. Again, video ini tidak disponsor oleh Realme Malaysia. Ini adalah pendapat bebas aku tentang Realme Book ni. So far so good guys. So again, kalau anda kata korang suka video-video ulasan macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, dan loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.